أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia tuan-tuan imam, semua ahli jawatan kuasa pengurusan Masjid Jami' Sungai Pelong, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada pagi yang berbahagia ini. Kita di sini bidang pengajian kita pada hari ini adalah pengajian umum. Ini tajuk yang cuba saya hendak sampaikan. Tajuk kelebihan amalan bersedekah. Kelebihan amalan bersedekah. Jadi tajuk ini bukanlah tajuk baru. Saya ingat selalu kita dengar daripada guru-guru kita menyampaikan syarahan-syarahan mereka tentang sedekah. Tapi saya bawa juga sekadar untuk memberi rancangan kepada diri saya lah dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sentiasa mengeluarkan sedekah, insya-Allah. Ya, itu tajuk. Ini tajuk saja yang saya bubuh. Terima kasih semua daripada pihak Aman Palestin di Kuala Lumpur. Pejabat Aman Palestin pun ada di Kuala Lumpur dan mereka mengumpulkan hadiah-hadiah, sumbangan-sumbangan daripada rakyat Malaysia untuk diberi kepada sebagai bantuanlah kepada negara-negara yang memerlukannya seperti di Palestin dan beberapa negara Arab yang lainlah. Itu Aman Palestin. Ini contoh saya tak ingat di Syria ke di Jordan ataupun di Palestin. Tapi ini gambar Aman Palestin yang membawa hadiah daripada luar diberikan kepada rakyat-rakyat di negara-negara yang berkenaan. Ya, itu adalah sedekah. Baik, antara amalan yang paling mudah untuk dilakukan adalah bersedekah. Jadi bersedekah ini amalan yang mudah kita lakukan. Kenapa? Ia patut dilakukan oleh setiap umat Islam kerana terdapat banyak kelebihan bersedekah. Jadi sepatutnya kita sebagai umat Islam sentiasa bersedia untuk mengeluarkan sedekah sebanyak mana yang kita mampulah. Kerana ganjaran pahala daripada sedekah itu sangat banyak. Amalan ini sangat senang dan boleh menolong mereka yang memerlukan bantuan anda. Sedekah ni sangat mudah. Berjumpa tengah jalan orang minta sedekah pun kita bagi. Di restoran-restoran kita makan, orang masuk minta kita bagi RM1 ke berapa-berapalah. Jadi mudah kerana kita boleh bersedekah pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat sahaja dengan kadar yang kita mampulah. Okay. Anda tidak perlu bersedekah banyak pada setiap masa jika anda tidak mampu. Jadi sedekah ni ikut kemampuan kita lah masing-masing. Kadang-kadang kita ada
dapatan yang banyak, bolehlah kita derma secara banyaklah kepada pihak-pihak yang tertentu. Ataupun kadang-kadang kita mempunyai wang yang sedikit dalam poket kita, ada orang lalu, orang yang minta sedekah, di mana-mana sajalah kita bagi RM1 ke 50 sen ke, mengikut apa yang kita mampu ataupun sekadar yang kita boleh berikan. Itu jadi amalan sedekah ini bukanlah amalan yang sukar, tapi amalan yang mudah, mengikut kesedaran hati kita. Kalau hati kita bersedia untuk bersedekah, kita akan memberi sedekah walaupun sebanyak mana yang kita dapat. Amalan ini sangat senang, menolong mereka yang memerlukan bantuan anda. Jadi amalan ini yang sedekah itu tujuan kita ialah untuk membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Anda tidak perlu bersedekah banyak pada setiap masa jika anda tidak mampu. Kalau tak mampu, kita bagilah sekadar apa yang kita mampu. Kalau kita ada ketikanya ada rasa senang, duit pun banyak, bolehlah kita bersedekah lebih lagi daripada biasa. Itu ikut keadaan kita lah. Hanya bersedekah mengikut kemampuan anda, dan anda boleh menikmati kelebihan yang terdapat pada golongan yang mulia ini. Jadi sedekah itu berdasarkan kepada kemampuan kita masing-masing, dan apa yang kita mahu ialah supaya kita termasuk daripada orang-orang yang mendapat manfaat, seperti mana yang didapati juga oleh orang-orang lain yang lebih kaya daripada kita untuk bersedekah ataupun mengeluarkan bantuan. Jadi sekadar apa yang kita mampu. Apa maksud sedekah di dalam Islam? Apa yang dikatakan sedekah dalam Islam? Sedekah secara amnya adalah pemberian oleh seseorang kepada orang lain bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sedekah. Kita memberi apa yang kita ada kepada orang lain dengan tujuan untuk mendekatkan atau menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nak tunjuk kata kita ni orang kaya, kalau kita ni orang hebat, kalau kita ni orang baik. Tapi tujuan kita bersedekah adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian ini biasanya akan diberi kepada mereka yang memerlukan bantuan, seperti golongan fakir miskin. Biasanya bantuan sedekah ini kita hulurkan kepada orang-orang miskin yang kita jumpai di tengah jalan ke, di restoran ke, di mana-mana, yang kita jumpa mereka meminta sedikit sumbangan daripada kita. Maka itu adalah peluang untuk kita bersedekah. Atau juga kepada pembinaan masjid dan ma'had tahfiz dan lain-lain sebagai contoh. Itu lebih besarlah derma ataupun sedekah kita untuk nak membaiki masjid ke, ataupun nak buat masjid baru ke, ataupun nak buat ma'had tahfiz, ma'had hafazan Al-Quran. Itu sangat-sangat istimewa lah. Kalau kita dapat memberi sumbangan kita kepada tujuan ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini pula adalah antara dalil pensyariatan sedekah. Mari saya bawa di sini dalil daripada ayat Al-Quran tentang amalan sedekah ini.
dia disyariatkan oleh agama kita, oleh Islam. Ya. Dalam Islam yang boleh dilihat di dalam Al-Quran, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, terdapat di dalam hadis dan sebagainya. Di sini saya bawa satu firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kita tengok apa makna ayat ini. Yang bermaksud, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik. Kalau kita beri sedekah pun orang lain pun nampak, tak apa, boleh. Secara teranglah, kita bagi derma ke ataupun sumbangan ke, orang lain nampak, tak apa, tak jadi masalah. Tapi kita bukan bertujuan untuk nak menunjuk-nunjukkan kepada orang lain bahawa kita ni baik bersedekah. Tetapi kita tengok apa dia Allah. Kalau kamu zahirkan sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Kita bersedekah walaupun secara orang nampak. Katalah kita masuk dalam masjid, kita ada tong derma masjid, kita pun ambil duit masukkan walaupun orang lain nampak. Tengok. Tapi kita jangan niat kata nak bagi orang lain semua tengok aku selalu masuk duit dalam tong masjid. Tapi kalau orang lain nak tengok, terpulanglah kepada dia. Kadang-kadang dia kata, Pak Haji itu tiap-tiap kali dia masuk ke masjid, dia keluarkan sedekah. Aku pun nak buat macam dia juga. Kita menjadi contoh kepada orang lain. Mana kawan itu apabila dia tengok orang yang bersedekah, setiap kali dia masuk masjid, walaupun bukanlah dia tengok orang tak ada semua barulah dia nak masuk, takut kata dia nak tunjuk-tunjuk. Tidak, walaupun orang nak tengok, itu terpulang pada orang tu. Kerana kalau orang melihat apa yang kita sedekah, itu adalah menjadi tauladan kepada orang yang melihat itu. Kita tengok orang ni selalu sedekah kan, kita kata, kalau aku boleh buat macam dia bagusnya. Tiap-tiap kali masuk dalam tabung masjid, tiap-tiap kali jumpa orang minta sedekah, bagilah walaupun 50 sen ataupun berapa yang kita mampu. Jadi bukanlah mestinya kita nak beri sedekah itu nanti orang semua tak ada baru kita boleh bagi. Tidak. Walaupun ada orang, kita boleh bersedekah. Mudah-mudahan apabila mereka melihat kita ni bersedekah, mereka pun berdoa, ya Allah, berilah kelebihan kepada orang yang bersedekah itu, dan jadikanlah aku sepertinya. Aku pun kalau boleh nak buat macam dia juga, selalu memberi bersedekah. Itu ada faedah. Sedekah berterang-terangan, bukan tujuan niat nak tunjuk kepada orang, tapi kita niat nak menghampirkan diri kita kepada Allah, dan orang yang tengok juga mendapat manfaat bahawa dia juga akan melakukannya. Itu kalau kita bersedekah secara terang-terangan, bukan untuk menunjuk, tapi orang lain boleh mengambil iktibar ataupun contoh daripada apa yang kita lakukan. Tapi kita bukan niat nak tunjuk kat dia, tapi dia yang mengambil apa yang kita lakukan itu untuk menjadi contoh. Jadi sedekah ni bukanlah mesti sembunyi-sembunyi saja. Masuk dalam masjid tak ada orang pun baru masuk duit dalam tu. Tak mesti. Orang ada ramai macam ni pun nak masuk duit dalam tong itu, masuklah. Kerana
bukan niat kita nak tunjuk kepada dia, tapi orang yang melihatnya, ya Allah, bagilah aku jadi macam dia. Setiap kali aku masuk masjid, aku dapat menyumbangkan sedikit sumbangan atau hadiah untuk pembangunan masjid. Itu secara terang-terangan. Bukanlah mesti kita buat tengok orang tak ada baru kita nak buat. Tak apa, jangan kita niat kata nak menunjuk-nunjuk kepada orang bahawa kita bersedekah. Orang nak tengok, orang nak pandang, tak apa, tengoklah. Mudah-mudahan itu akan menjadi contoh kepada dia. Maka itu adalah baik bagi kamu. Ayat Quran kemudian saya baca lagi, yang bermaksud kalaulah kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang. Allah kata kalau kita bagi sedekah secara terang, orang lain pun nampak, maka yang demikian itu adalah baik. Bagi secara terang-terangan orang lain tengok pun, Allah kata itu adalah baik juga. Kenapa? Kerana menjadi contoh yang baik. Kerana orang lain yang tengok tu, aku pun lain kali nak buat macam dia lah juga, misalnya. Contoh, itu baik. Baik. Dan kalaupun kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu, dan Allah akan menghapuskan daripada kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Jadi kalau kita bagi orang tak ada pun tak apa, orang bagi tak ada. Jadi sedekah ni boleh dibuat dalam semua keadaan. Tapi niat kita, kalau orang tengok, oh aku nak buat macam dia juga, menjadi contoh pula kepada orang lain. Bukan kita nak berbangga kata aku ni seorang yang banyak bersedekah, nak tunjuk kepada orang semua. Tidak, jangan niat macam tu. Tapi kalau orang lain nak ambil contoh daripada apa yang kita buat, itu adalah baik walaupun secara terang-terangan. Baik. Maka itu adalah baik bagi kamu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dengan bersedekah ini juga Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam. Kita ingat, Allah tahu apa yang kita niat. Dengan sedekah kita itu nak tunjuk ke orang ke, ataupun kita niat dengan ikhlas, Allah tahu. Jadi jangan bimbanglah, nanti nak tengok orang tak ada seorang baru nak sedekah. Tak tak semestinya begitu. Orang ramai nak tengok, tengoklah mereka. Semudah-mudahan itu akan menjadi pengajaran kepada orang yang melihat, aku pun nak buat macam dia juga. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ini surah Al-Hadid ayat 18. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah, orang lelaki bersedekah, dan orang-orang perempuan yang bersedekah, serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah. Sesungguhnya kita bersedekah ini macam kita beri pinjaman kepada Allah, walaupun Allah tidak memerlukan pinjaman daripada kita, tetapi seolah-olah kita memberi pinjaman kepada Allah, dan Allah akan sampaikan apa yang kita bagi itu kepada pihak-pihak yang tertentu, kepada fakir miskin. Seolah-olah kita memberi pinjaman kepada Allah, walaupun Allah tidak memerlukan apa-apa daripada kita. Itu sebagian pada maknanya sebagai pinjaman yang ikhlas. Akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya.
Kerana amalan yang sedekah yang ikhlas akan digandakan pahalanya kalau kita pergi dengan cara yang baik. Dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia. Dan mereka juga kadang-kadang orang tengok kita memberi sedekah, ya Allah, berikanlah ganjaran pahala kepada si fulan ni, aku tengok dia selalu bersedekah. Dia doa kepada orang yang bersedekah, dia juga mendapat pahala. 10 kelebihan bersedekah. Saya bawa 10 pandangan ulama. 1, menghapuskan dosa. Sedekah yang dibuat boleh menghapuskan dosa. Kelebihan sedekah yang pertama adalah ia boleh menghapuskan dosa dan kesalahan yang lepas. Ini keistimewaannya. Kalau kita bagi sedekah, dia boleh menghapuskan dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan yang lepas yang kita lakukan. Itu antara faedah bersedekah. Ya. Tetapi anda perlu bertaubat agar tidak melakukan perkara itu lagi. Jadi walaupun Tuhan akan menghapuskan dosa kita kalau kita bersedekah, tapi kita dia kata tanpa anda perlu tetapi anda perlu bertaubat agar tidak melakukan perkara itu lagi. Kita bagi sedekah, Tuhan ampunkan dosa kita. Tetapi di samping itu, kalau kita berdosa, hendaklah kita bertaubat. Aku dah taubat, aku takkan buat lagi perkara yang sebegitu. Itu yang baiklah. Perkara ini boleh dilihat di mana Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air itu boleh memadamkan api. Rasulullah buat contoh, sedekah itu boleh memadamkan dosa yang dilakukan olehnya orang yang memberi sedekah, seperti mana air boleh memadamkan api. Rasulullah bagi perumpamaan yang baik, mudah. Macam air, senang ya, ambil air, kita lempak api, pun siram. Api boleh memadamkan air. Maka sedekah yang diberikan oleh seseorang dengan niat yang baik tadi boleh memadamkan dosa ataupun menghapuskan dosa-dosanya. Satu, yang pertama menghapuskan dosa. Yang kedua, mendapat pahala. Sedekah kita dapat pahala. Selain daripada menghapuskan dosa anda, bersedekah dengan ikhlas juga akan memberi anda ganjaran pahala. Tadi boleh menghapuskan dosa, tapi sedekah juga boleh memberi ganjaran pahala kepada kita yang bersedekah. Setiap amalan baik akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap amalan yang baik itu akan diberi balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ambil daripada maksud mendapat pahala ataupun ialah mendapat pahala. Yang tadi menghapuskan dosa, yang ini mendapat pahala. Ini boleh dilihat dalam Al-Quran di mana Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Suratul Nisa ayat 114. Tengok apa makna dia. Maknanya tidak ada kelebihan kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Allah kata tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Bukanlah semua percakapan-percakapan kita ini baik ataupun tidak baik. Kadang-kala percakapan-percakapan kita ini kita bersembang ke apakah, ada kadang-kala ada yang tak baik, ada kadang-kala yang memberi kebaikan.
Tapi kita tengok apa maksud ayat. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Mereka tu manusia. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Sembang-sembang manusia ni, kecuali dari bisikan-bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah. Itu baik. Kalau kita bersembang, di dalam sembang kita itu kita menyebut kebaikan bersedekah ke, ataupun kawan kita tu kita doalah kerana dia selalu bersedekah. Itu yang baik. Yang baik, persembangan yang baik. Atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ini yang baik. Sembang-sembang apa tadi untuk memberi sedekah ke, ataupun menasihat orang bagi sedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Itu bagus. Kalau kita bersembang, kita tahu ada dua orang di kampung kita ni bergaduh misalnya. Mereka ni dah lama tak bertegur siapa. Kita berjumpa dengan dia, kita nasihatlah, gini buatlah, mintalah ampun kepada kawan, buatlah baik balik. Itu nasihat kita. Itu baik. Najwa, walaupun itu masuk dalam najwa. Najwa ni sembang-sembang. Itu yang baik. Kita nasihat dia supaya dia menyelesaikan pergaduhan dia dengan kawan dia ataupun dengan sesiapalah. Itu baik. Baik. Perdamaian. Dan barang siapa yang berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Jadi sembang-sembang yang kita selalu kadang-kadang ada sembang ni, Tuhan kata bukan semua apa yang mereka sembang tu baik. Kadang-kadang kita sembang benar-benar tak elok pada kan. Tapi sembang-sembang kita itu kadang-kadang memberi kebaikan, menolong kawan, ataupun memberi nasihat, ataupun bercakap tentang perkara-perkara yang baik. Contohnya tentang memberi kebaikan, memberi sedekah. Kita sembang-sembanglah dengan kawan-kawan. Itu adalah sembang-sembang yang baik. Itu najwa. Najwa ni sembang-sembang, bisikan-bisikan yang baik. Tapi kebanyakan bisikan-bisikan kita ni biasanya tak baik. Nak kata kuat orang lah, nak mengumpat, itu kita buangkan. Tapi apa-apa bersembang yang baik, walaupun sedikit, itu adalah memberi ganjaran baik kepada kita. Kami akan memberinya pahala yang besar. Yang kedua, mendapat pahala selain daripada tadi menghapuskan dosa. Ini pula kalau kita tadi dia kata kalau kita bagi sedekah, Tuhan hapuskan dosa kita. Baik. Yang kedua, mendapat pahala selain dari menghapuskan dosa anda, bersedekah dengan ikhlas juga akan memberi anda ganjaran pahala. Setiap amalan baik akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh dilihat di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita tengok ayat tadi, surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahu bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Fasawfa nu'tihi ajran azima. Surah An-Nisa ayat 114. Okey. Tidak ada kebaikan kepada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Bisikan ini sembang-sembanglah. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali yang baiknya bisikan-bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Kalau sembang-sembang, suruh orang tolong menolong, suruh orang kerjasama, atau
ada orang yang bergaduh, ya, kita nasihat dia supaya dia jadi baik, ya, kita sembang dengan dia, itu baik, itu baik. Dan barang siapa yang berbuat demikian kerana mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Ni sembang-sembang yang semacam ini yang baik, yang kita nak bertolong orang ke, ataupun nak menyelesaikan masalah dia ke, atau apa-apalah yang baik, maka Allah akan memberi balasan pahala kepada kita. Yang ketiga, rezeki akan bertambah. Dengan sedekah, rezeki kita akan bertambah. Kita tengok, rezeki anda juga akan bertambah dengan banyak jika anda bersedekah. Tuhan akan bagi ganjaran pahala yang banyak kepada orang yang bersedekah. Amalan ini akan membuka pintu rezeki anda kerana anda berkongsi rezeki dengan orang yang memerlukan. Tuhan akan menambahkan rezeki kita kerana rezeki yang kita ada kita share, kita kita bagi juga bantuan kepada orang lain. Kerana kita tolong orang lain, Allah akan menambahkan lagi rezekinya kepada kita. Itu rezeki akan bertambah. Tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah, kecuali bertambah-tambah dan bertambah. Ini Rasulullah kata, tak ada kekurangan berkurangnya rezeki yang memberi sedekah, tapi bertambah. Tiga kali Rasulullah ulang memberi hadiah ataupun sedekah itu akan menambahkan lagi rezeki kita, bukan akan mengurangkan rezeki kita. Itu maksud hadis ini. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah mendekatkan dirinya kepada Allah. Kita juga akan dapat memperkuatkan iman kita dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita selalu bersedekah kepada mereka yang memerlukan. Iman kita akan kuat. Kita dapat mendekatkan diri kepada Allah kalau sentiasa bersedekah. Ini kerana kita berkongsi rezeki yang kita perolehi dan menggunakan kelebihan ini untuk membantu orang lain. Kenapa? Kerana apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita dapat berkongsi pula dengan orang yang lain. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Ini boleh mendekatkan diri kita dengan Allah kerana Allah menyayangi mereka yang suka menolong antara satu sama lain. Kerana Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hamba yang membantu ataupun menolong orang lain. Yang kelima, dapat memadamkan kepanasan alam kubur. Ini penting ni. Alam kubur panas. Macam mana tak panas? Tanah di kampus, cahaya pun tak masuk. Panas alam kubur ni. Baik. Dapat memadamkan kepanasan alam kubur. Kelebihan bersedekah seterusnya adalah dapat memadamkan kepanasan alam kubur melalui amalan yang mulia ini. Dengan amalan bersedekah ini boleh sama ada memadamkan terus kepanasan alam perkuburan kepada mayat, ataupun dia kata melalui amalan yang mulia ini. Ramai tidak tahu tentang kelebihan ini yang anda boleh nikmati jika anda bersedekah. Kepanasan kubur ni kadang ramai orang tak tahu bahawa sedekah itu boleh menghilangkan kepanasan alam kubur. Kan alam kubur ni memang kita tengok pun panas. Dah tak mayat tu masa tu tak apa lagi lah.
terbuka, tapi setelah selesai dikambus, ditutup balik dengan tanah, sudah tentulah alam kubur itu panas. Tapi kalau mayat yang ditanam itu orang yang kuat bersedekah, maka sedekahnya dahulu itu boleh memadamkan kepanasan alam kubur. Baik. Dia tengok sekali lagi balik sikit. Dia kata apa tadi? Ia boleh dilihat dalam hadis di mana Rasulullah bersabda. Tengok hadis Rasulullah. Maksud dia, sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, bagi mayat yang ditanam itu. Jadi kalau dia banyak bersedekah, antara kelebihannya kepanasan alam kubur itu akan dihilangkan. Dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayangan-bayangan sedekahnya. Begitu juga kadang-kala kita berjalan tengah panas, memerlukan kepada bayangan, macam kita pakai payung atau nak duduk di bawah teduhan pokok, maka begitulah kalau kita duduk di dalam kubur. Alam kubur ini alam yang panas, tapi kalau kita bersedekah, memberi kita bayang-bayang supaya kita dapat berteduh di bawahnya. Hadis riwayat Tabrani. Yang keenam, mendapat naungan pada hari akhirat. Di hari tadi alam kubur, panasan batu. Ini kita pula mendapat naungan di hari akhirat. Macam mana? Salah satu perkara yang kita mesti melakukan semasa bersedekah adalah kita mesti mempunyai niat yang ikhlas dan tidak bertujuan untuk menunjuk-nunjuk. Kita semasa kita mengeluarkan sedekah, kita niat yang ikhlas, nak tolong kawan ini, kita tengok dia susah kan, nak tolong dia, ataupun ma'had tahfiz ni baru nak dibuat, kita nak tolong di sana, nak bangunkan ma'had tahfiz atau apa-apa kebaikan lah. Bukan tujuan kita untuk menunjuk-nunjuk, tidak. Ini boleh memberi anda ganjaran di hari akhirat, di mana Allah akan memberi naungan kepada anda. Ini boleh dilihat di dalam sebuah hadis. Kita tengok maksud hadis, terjemahan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang sahih. Maksud dia, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kanannya, sedekah dengan tangan kanannya, maka ia menyembunyikan amalan itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini faedah kalau kita memberi sedekah itu, kena kita tak hebah-hebahkan pula. Contohnya, kalau kita beri dengan tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu kata kita mengeluarkan sedekah. Itu yang paling baik. Itu yang paling baik. Yang ketujuh, umur dipanjangkan. Jadi orang yang bersedekah ini, dia Allah akan tambah umurnya. Kita tengok. Selain itu, amalan ini juga boleh memanjangkan umur anda yang bersedekah. Kelebihan ini menunjukkan keindahan dan kebaikan yang akan anda dapati jika anda selalu bersedekah. Tuhan tambah lagi umur kita daripada bersedekah. Perkara ini boleh dilihat dalam hadis di mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya. Ini kata-kata Rasulullah, bukan kata ulama, bukan kata sesiapa. Rasulullah yang bersabda begitu. Boleh memanjangkan umurnya. Dapat mencegah kematian yang buruk. Di samping dapat memanjangkan umur, dapat dia kata tadi mencegah kematian yang buruk. Kadang-kadang ada jenis kematian yang buruk. Kita mati tengah duk main judi ke apa misalnya, ataupun kematian yang buruk ni aksiden kereta itu kematian yang buruk orang pun semua orang tak nak. Jadi dengan bersedekah juga boleh
di mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Itu umur bertambah, di samping mencegah daripada kematian-kematian yang tak eloklah. Itu daripada sedekah juga. Yang ke-8, menjauhkan diri dari sifat kedekut. Kalau orang yang selalu bersedekah akan menghilangkan perasaan kedekut. Duk bagi ke orang, buat apa duit aku, misalnya, kedekut. Tapi kalau dia selalu memberi sedekah, perasaan kedekut ini akan hilang daripada jiwa dia. Amalan bersedekah juga boleh menjauhkan diri anda dari mempunyai sifat kedekut. Ini kerana amalan ini mengajar anda untuk selalu berkongsi rezeki anda. Jadi bersedekah ini macam kita berkongsilah rezeki yang Tuhan bagi kepada kita kongsi dengan orang lain, terutamanya orang yang memerlukannya lah. Bersedekah bukan sahaja dilakukan dengan duit sahaja. Bukan saja sedekah ni mesti dalam kepala kita sebut saja sedekah, mana bagi duit lah. Bukan itu saja. Malah daging korban juga boleh disedekahkan kepada golongan fakir miskin. Tengok, yang kita buat korban berapa ekor baru ni dan daging-daging itu dibagi kepada orang-orang yang terutama orang yang miskin, maka itu memberikan pahala yang sangat besar kepada mereka yang berkorban. Ibadat korban mengajar kita untuk selalu berterima kasih dan bersyukur tentang kehidupan kita. Jadi korban ini untuk dia kata berterima kasih dan bersyukur tentang kehidupan kita. Jadi kita buat korban itu sebagai tanda terima kasih kepada Allah yang telah memberikan sedikit kekayaan atau sedikit kelebihan kepada kita. Kita pun beli lembu ke kita sembelih dagingnya, kita sedekah kepada fakir miskin. Itu kelebihannya. Dengan bersedekah kita belajar untuk tidak kedekut dan selalu menolong mereka yang perlu bantuan. Menghapuskan sifat kedekut. Baik. Yang ke-9, memberi ketenangan kepada hati anda. Sedekah juga boleh memberi hati kita, perasaan kita merasa tenang. Melalui bersedekah kita juga akan merasa tenang dan bahagia kerana kita dapat membantu mereka yang memerlukan. Kita sendiri berasa seronok kalau kita tengok orang yang susah, kita bagi duit ke, kita bagi apa, tolong dia ke, itu tolong untuk sedekah juga, maka hati kita akan mujurlah, alhamdulillah aku dapat tolong dia, misalnya, ya. Ini juga memberikan kebahagiaan kepada kita dan boleh mencuci hati kita. Kita tahu bahawa jika kita bersedekah, duit itu akan digunakan untuk tujuan yang bagus dan bermanfaat. Jadi duit yang kita berikan sedekah, dia akan gunakan untuk yang bermanfaat. Oleh itu kita akan merasa tenang dan berpuas hati kerana dapat menggunakan harta kita ke jalan yang benar. Kita tahu orang akan menggunakan duit sedekah kita itu ke jalan yang benar, kita pun merasa, oh alhamdulillah Tuhan bagi aku rezeki, aku dapat bersedekah. Itu kelebihannya. Baik. Yang ke-10, yang terakhir, melindungi kita dari bahaya. Sedekah boleh melindungi kita daripada bahaya. Kelebihan bersedekah yang terakhir dalam pembentangan ini adalah amalan bersedekah mampu melindungi kita dari kejahatan dan musibah. Ini boleh dilihat di mana Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah untuk bersedekah. Terjemahan dia, Rasulullah kata, bersegeralah untuk bersedekah.
Kerana musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Kerana bencana tak akan datang mendahului sedekah. Apabila kita bagi saja sedekah, bencana tak akan ataupun akan pergi jauh daripada kita. Amalan ini boleh menjadi penolak bala untuk kita dan membantu kita hidup dalam keadaan yang selesa dan tenang. Okey. Bahkan orang mati, orang nak mati ya, orang nak mati, Dr. Musa'ad nak mati, nak menghembuskan nafas. Bahkan orang mati jika kalau boleh ditangguhkan seketika kematian, apa yang ingin dilakukan mereka adalah ingin bersedekah. Tuhan cerita kat kita, orang yang nak mati dah dekat-dekat di hujung nyawa dah, dalam hati dia timbul, ya Allah, kau panjangkan lagi umurku, lepas ini aku nak bagi sedekah, nak perbanyakkan sedekah kepada orang. Itu saat nak mati, akan terlintas fikiran itu dalam kepala orang yang nak mati ya. Surah Al-Munafikun ayat yang ke-10, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Apa makna dia? Maksudnya, lalu dia berkata, ketika dia menyesal, aku nyawa dia dah nak keluar dah, baru dia kata, ya aku dulu kedekut lah. Kemudian lalu dia pun berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang yang saleh. Ya Allah, kau janganlah mati lagi aku sekarang ni, kau hidupkanlah hamba lagi, kerana selepas ini kalau hamba hidup lagi, hamba akan mengeluarkan sedekah. Dan aku akan termasuk orang yang soleh. Mudah-mudahan dengan itu aku akan termasuk dalam golongan orang yang soleh. Itu bila saat dia nak mati dah, nyawa dia pun dah Tuhan nak ambil dah. Tu dia tetap melintas di dalam hati dia, ya Allah, bagi tangguhlah sebentar lagi kematian aku ini, supaya aku berpeluang memberi sedekah. Itu ayat tadi ya. Jadi pada orang yang nak mati, dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan matikan dia lagi, tangguhkan lagi sebentar lagi ya, sehari lagi ke 10 hari lagi ke setahun lagi ke berapa lagi. Maka dia kata dia nak gunakan apa-apa yang dia ada untuk memberi sedekah. Itu bila di saat kematian akan timbul perasaan demikian. Saya ingat dekat tu sajalah pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang gemar bersedekah dengan penuh keikhlasan. Sekian, terima kasih. Lepas tu marilah kita jadi macam ni selepas kita dah semayanglah sedikit, duduk bersama-sama di sini, kita buat apa? Kalau hati dah suka, samalah kita terbang pulang. Jadilah macam burung ni pagi-pagi keluar daripada sarang beramai-ramai, terbang-terbang pergi mana-mana kawasan cari makan. Apabila waktu petang nak maghrib dah, perut mereka pun dah rasa kenyang, jom kawan-kawan dia ajak kita balik semula kat tempat asal kita, di mana dia duduk atas pokok ke dalam sarang ke, nak balik. Itu dengan hati yang gembira. Maka begitulah harapan saya, tuan-tuan, kalau dah dapat sesuatu lah, kalau daripada ceramah saya yang tak seberapa ini, memberi kita rasa senang. Dan marilah, kalau hati kita dah sama suka, marilah kita sama-sama balik sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.